Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kita berada dekat bahagian kedua bersama dengan Adib Zahar, seorang penyanyi baru yang mahu mencipta nama dalam dunia seni suara Malaysia, dan mengharapkan anda semua penonton-penonton dan juga pendengar pencinta seni muzik tanah air dapat menerima karya daripada beliau. Lagu pertama tadi yang kita bercakap tadi dalam part pertama, yang kalau korang sudi dengar sampai habis lah, sebuah lagu berjudul Akur. Dan pastinya Adib Zahar akan lebih, orang kata, aktif menghasilkan lagu sebab title beliau bukan seorang penyanyi saja, beliau merupakan singer songwriter. Dan katanya ada label sendiri, dan mungkin Adib Zahar boleh, orang kata, nak bercerita lebih lanjut tentang perancangan label ataupun syarikat untuk, orang kata, artis-artis kita buat lagu lah, senang cerita kan. Okay, baik. Jadi kita sambung balik pasal karya positif dulu. Sebab tak habis lagi kan tu. Okay, jadi kiranya karya positif ni tercipta sewaktu, orang kata, InsyaAllah nanti lepas aku ni akan ada lagi lagu kita nak release. So dalam proses kita nak release tu, kita macam Akur dulu, kita cari juga music label semua tu kan. So jadinya kita terjumpa satu music label ni. Jadi yang kata, dia lah yang ceritakan kat kita mengenai, yang kata, macam mana nak distribute semua tu kan. Jalan lah, jalan ataupun cara kan. Dan selama ni mungkin sebab kita sebenarnya tak ada informasi ataupun ilmu, jadinya kita nak orang kata mencukir, gali lah ilmu tu kan. Macam mana nak buat lagu. So sekarang ni Adib dah kira pakar lah, dah tahu selok-belok macam mana perjalanan daripada sekeping karya ataupun lirik jadikan kompos sebagai sebuah satu naskah lagu. Macam mana benda tu dah ada, bahan dah ada, cuma kita nak distribute. Untuk ni ada cara dia. Kalau peminat-peminat muzik tahulah, tapi ada yang tak tahu, macam tiba-tiba ada dapat lagu dengar dekat radio, tu je yang dia orang tahu. So itulah kiranya, orang kata, bila yang untuk lagu kedua ni kita jumpa, orang kata, ada satu label ni yang bagi kita jalan untuk, orang kata, approach, orang kata, music distributor lah. Kita panggil sebagai music distributor. Dia yang uruskan license copyright semua tu, pasal digital semua tu. Dan lepas tu kita bincang lah dengan yang seorang lagi partner. Dia lah, orang kata, kiranya owner kepada karya positif ni. Kita cakap, kita ceritakan pasal orang kata perjalanan muzik distributor semua ni. Lepas tu dia pun setuju, dan kita kontak balik yang tunjuk kita jalan tu. Dia bagi kita, orang kata, kontak siapa yang kita boleh hubungi untuk settlekan agreement, register dalam muzik distributor semua tu. Dan akhirnya Alhamdulillah, orang kata, karya positif ni kita dapat jadikan sebagai music label. Jadi Adik boleh reveal karya seterusnya, lagu seterusnya nak keluar nanti? InsyaAllah tajuk ni adalah Waktu. Waktu pula. Lepas Aku Waktu. Ya, betul. So mungkin boleh secara ringkas lagu tu macam mana? Okey, dari, orang kata, penghasilan lagu ni betul-betul, orang kata, tak dirancang. Kita baring saja-saja, baring semua, tiba-tiba dapat idea untuk lirik lagu tu lah. Kita tulis mesti semua. Lepas tu kita bincang dengan yang penerbit semua tu. So lepas tu kita touch-up sikit semua, dan itulah kita submit dekat studio semua. Dan kita pun buatkan sesi recording lah, macam aku dulu semua. Dan orang kata, InsyaAllah akan dirilis. Dah ada tarikh tahu lagi. Tunggu. Kena tunggu lah. Tunggu sebab waktu ni kita kena tunggu. Kena tunggu. Satu lagi apa yang kita boleh cakap adalah waktu ni dia akan release dekat YouTube channel Karya Positif. Tu dia. Dah ada channel, mungkin ada video-video yang menarik lah dekat situ. Dah nanti ada. Dah ada dah. Dah berapa dah berapa video dah? Kalau korang buka je channel YouTube channel Karya Positif, sebenarnya ada 2 lagu yang dah release tau. Yang dah release dah. Yang kata, tapi penyanyi lain lah, bukan penyanyi kita. Lain lah. So kalau korang nak dengarkan lagu yang tu, korang boleh tengok lah, tengok dekat YouTube channel Karya Positif.
Ada satu tertanya-tanya, kenapa pilih bidang, bukan bidang lah, genre ataupun jenis muzik yang Islamik dan nasyid lah, orang kata nasyid nasyid moden nasyid moden. Okay, dalam orang kata karya positif ni sendiri, kita orang kata trademark kita berkarya demi kebaikan. Itu dia tujuan sebenar lah. Tujuan sebenar. Orang kata sebab kita ambil waktu college tu kita ambil pengajian Islam dakwah. Takkan kita nak nyanyi lagu rock lah. Tiba-tiba nak jadi bandu ambil. Ya. Tak boleh kan. Orang kata mungkin ni orang kata salah satu jalan dakwah yang kita betul. Orang kata sebab muzik ni dia orang kata majoriti rapat lah dengan kita yang manusia ni kan. Sebab majoriti yang hidup kat dunia ni orang kata dengan muzik ni orang kata ada link lah kan? So mungkin dengan kaedah kita berkarya melalui lagu ni menjadikan orang kata salah satu orang kata cara untuk kita nak bagi manfaat dekat orang. Betul. Sebab tujuan kita untuk tujuan macam saya sendiri lah, kita buat lagu semua ni, yang utama adalah kita nak bagi manfaat dekat orang. Betul. Orang kata lah bila kita nanti dah orang kata dah meninggal nanti, kata ada amalan lah amalan. Kata sebab kita bila meninggal ada 3 perkara yang kita akan yang selama-lamanya akan memberi kebaikan kepada kita. Betul. Pertama, anak yang soleh, doa anak soleh. Anak soleh. Yang kedua ilmu yang kita ajar. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Itu dia pesanan daripada Adib Zahar. Okey Adib, tak lepas kita nak bercakap pasal isu-isu semasa, isu-isu yang panas yang sekarang ini mungkin kita dengar dan kita ketahui daripada social media. Selain daripada isu budak-budak buli, budak-budak Jawa, isu buli ni memang selalu ada. Memang. Adib dulu macam mana? Pernah kena ragging? Ragging dengan buli sama sama lah. Sebab kalau sekolah asrama tu memang tak boleh lepas dengan macam senior mesti kena. Memang dia orang kata apa, bukan penyakit berjangkit, dia macam keturunan ke, macam tradisi. Tradisi. Ada lagi orang nak ragging dekat asrama? Orang kata bila dah cerita pasal tradisi ni, memang daripada dulu dan memang dah ada benda tu sampai sekarang. Orang kata benda tu dah dah menjadi kebiasaan. So orang kata bila isu buli ni, dia bukan isu yang baru. Jadi isu ni dah lama. Tapi dia disebabkan orang kata berganti-ganti orang yang berganti-ganti kan, daripada ni senior, tiba-tiba yang junior ni jadi senior boleh. Lepas tu dia buat apa yang senior buat dulu kan. Dulu dekat dia, dia jadi macam orang kata berulang lah. Apa yang aku buat, apa yang aku dah kena, aku nak kena orang balik. Nak orang lain kena pula. Macam tu pula. Tapi budak yang MRSM tu dah kena ni kena gantung sekolah. MRSM yang MRSM tak silap. 4 orang ke berapa? Pada muka kau orang. Tu yang macam baca komen-komen pada muka. Sian. Syukuran. Tu siapa suruh ni kan? Apa yang salah tau? Salah yang si perakam tu. Sebenarnya kalau dia tak rakam, rasanya tak ada orang tahu kan. Betul. Aduh. Okey. Adib, kita nak tanya Adib sebab zaman sekarang formula untuk popular, sebab Adib kan baru nak, orang kata nak mendaki, orang kata puncak kejayaan kan, insyaAllah satu hari nanti kan. Amin. Kita tak lepas daripada formula untuk orang kata memperkenalkan nama kita dengan menggunakan publicity murahan, create satu awareness. Itu bagus. Kita kena cari jalan create awareness, maksudnya dengan satu video ke satu konten ke, orang akan kenal kita, orang kata tertarik dengan dia ni wujud, maksudnya macam tu. Selain daripada lagu yang kita dengar radio, kadang-kadang konelah kalau lagu Adib masuk radio kan, orang kenal lagu tu tapi tak kenal tuan dia. Ada juga. Ada. Itu pentingnya satu cara nak mencipta awareness ataupun orang tertarik hati macam, siapa dia ni? Terus pergi ke social media dia, follow. Macam tu. Jadi kita nak tanya Adib, untuk Adib sendiri, penyanyi baru, pula tu bukan menggunakan
masuk line nasyid lah. Nasyid ada lagu karya yang bergenre nasyid yang kalau kita tengok dalam kelompok seni hiburan kita agak kecil lah. Pula tu masih lagi baru, orang tak kenal. Jadi penting ke macam nak create awareness ataupun nak kasih viral lah, senang. Aku buat konten ni untuk orang viral dan kadang-kadang yang benda viral ni kebanyakannya adalah benda buruk. Macam benda yang netizen kecam kita balik. Tak ramai yang macam puji lah. Tapi itu pun bagus. Kan? Macam mana adik nak jawab kalau kita tanya benda tu lah? Okay, pendapat Adib sendirilah. Okay. Waktu kita memula nak release lagu Akur tu, kita fikir juga follower ni tak ramai, tapi kita nak release single, siapa yang nak dengar kan? Lepas tu kita duk fikir juga apa orang kata penerimaan orang kan dengan lagu tu semua. Tapi itulah macam mana yang Adib cakap tadi, bila tujuan utama untuk Adik keluarkan lagu Akur ni, kita nak bagi manfaat kat orang. So Adik just fikir, mungkin orang kata mungkin sekarang orang tak kenal, mungkin masa akan datang kita tak tahu. Macam kita sendiri, kita fikir yang better release sekarang. Walaupun tak ada, orang kata tak ada peminat ke apa kan, at least orang kata benda tu selagi tidak mencetuskan kontroversi, tidak mencetuskan kontroversi yang tak elok lah. Yang tak elok lah. Ataupun kita selagi tak mencetuskan isu-isu yang orang kata tak baik lah, yang negatif lah, yang kan, boleh menjatuhkan reputasi, yang menjatuhkan nama kita, nama keluarga kita kan. Betul. Nama keluarga dan orang kata kena jagalah benda tu. Tambah pula kita memberikan satu mesej yang positif. Betul. Jadi orang kata dalam kurungan tak sesuai formula-formula untuk publicity murahannya pergi jauh, simpan. Maksudnya sekarang ni tunggu masa saja untuk viral. Kadang-kadang mungkin kita masa depan kita tak tahu, cuma Allah yang tahu. Betul. Mungkin Allah akan memberikan satu hidayah kepada pengarah ni untuk ambil lagu kita masuk drama dia. Kita tak tahu. Betul. Kan macam Adib, lagu awak best. Apa kata kita nak selitkan jadi lagu tema. Tiba drama tu pula setiap hari dekat TV3 kononnya cerita amin doa setiap hari Isnin Selasa Rabu orang dengar. Orang suka, bukan suka lagu tu mula-mula kan, tapi dia suka drama tu ramai penonton lah. Maklum lah siapa yang berlakon dalam tu kan, Remy Ishak, Mira Bezai, kononnya cerita lah. Jadinya orang tertarik, siapa nyanyi lagu ni kan. Adib Zahar. Terus orang tengok, dia ni okay. Macam orang dah awareness macam tu. Itu satu langkah yang macam kita tak rancang. Tapi Tuhan yang bagi hidayah untuk pengarah ni kontak kita nak ambil lagu tema. Itu contoh yang Adib masukkan sendiri tadi lah. Macam kita dengan konsep atau lagu kita ataupun image lah. Konsep dan image Adib sendiri yang mahukan label pun label positif. Betul. Kita tak nak ketemu apa ni, kau penyanyi nasyid tapi orang kecam kau. Macam tu. Orang takkan macam, kita kan sebagai contoh lah. Betul. Artis ni sebagai ikon ataupun contoh masyarakat. Tengok macam budak-budak zaman sekarang pun macam mengidolakan artis. Betul. Dia tengok artis tu nak buat benda tu, dia nak buat. Macam tu. Jadi tak sesuai lah. Kita tunggu waktu itu konsep dia, waktu. Kita tunggu waktu yang sesuai. Mungkin suatu hari nanti Adib akan terkenal sebaris dengan Hafiz Amidun, siapa lagi dekat luar sana yang buat lagu yang sama tu kan. Tapi itulah kita nak selit sikit lah. Jadi orang kata dalam kita nak sebarkan manfaat tu, kita kena gunakan kaedah yang tepat lah, kaedah yang sebetulnya. Betul. Kita nak orang kata orang kenal lagu kan, kita nak orang kenal lagu kita, tapi kita buat orang kata satu konten yang buatkan orang kata isu yang tak berapa baik. So jadi benda tu dah lari tau. Jadi orang kata pendapat industri, orang kata sebaiknya elakkanlah kan. Orang kata guna kaedah yang betul lah katanya kan. Itulah yang kita boleh cakap.
Okay, Adib, kita nak tanya, penting ke jumlah pengikut yang ramai dalam sosial media? Maksudnya sosial media menentukan kejayaan seseorang artis tu? Pendapat kita sendirilah. Kalau ramai pengikut tapi apa yang kita buat tu tak mendatangkan kualiti yang baik, jadi macam orang kata akan ada kesan lah untuk diri kita. So orang kata kalaulah ada nama sekalipun, orang akan pandang kita tu first lah kan. Tapi bagi pendapat adik sendiri adalah dalam berkarya ni, macam adik tak kisah pasal follower. Sebab tu adik orang kata kita buat je dulu, buat je dulu. Sebab kita pegang, teringat dulu waktu sekolah, okay, waktu kat sekolah dulu, waktu kita orang yang join pertandingan, ada seorang ustaz ni lah, dia kata dia minta kita pegang satu benda ni. Waktu tu pertandingan dia kata apa? Bertanding kerana Allah, kejayaan pasti terselah. Dia cakap benda tu waktu orang kata kita orang yang nak bertanding lah, kira wakil sekolah ni kan. So daripada situ bila adik orang kata ambil balik apa yang dipesan tu, so bila kita tengok balik semua kan, sebenarnya dalam berkarya ni juga salah satu tujuan utama kerana Allah lah. Niat kita, niat kita, pasang niat dengan betul, dan satu hari nanti Tuhan akan tunjukkan jalan, tunjukkan kejayaan macam tu. Betul. So kita berpegang pada konsep yang kita berkarya ni demi kebaikan kerana Allah. Dan orang kata untuk manfaat orang juga. Kerana itu cakap yang kata kita nak bagi kesedaran ke orang kan. Kita nak bagi manfaat ke orang. Mungkin melalui karya ni lah. Adib, kita nak borak-borak lagi lah dengan Adib. Ada masa lagi dalam 15 minit untuk part kedua ni. Mungkin ada cerita-cerita yang macam Adib nak share lah sebagai satu pengajaran buat kita. Kadang-kadang cerita-cerita ni boleh memberi inspirasi ataupun memberi pengajaran kepada semua lah kan. Mungkin ada kisah-kisah hidup Adib sendiri yang boleh kita tampilkan dekat borak sini habis sini. Mungkin cerita sedih ke, cerita pengalaman yang mungkin tak boleh dilupakan ke kan. Ada tak? Ada. Bila kita dah start daripada sekolah, kita bermula dengan nasyid. Lepas tu kita dah orang kata ada nulis sikit lah, orang guide semua kan. Tapi orang kata disebabkan kita ada perkara yang kita nak capai. Sebab lepas saja adik habis sekolah, semua kita tak ke arah muzik ni. Sebab bila kita ke college tu, adik lebih untuk mengambil kepada bahagian agama ni lah, Islam ni kan semua. Walaupun kita minat benda tu, tapi adik korbankan seketika benda tu demi untuk kita nak capai apa yang kita nak kan. Sebab sejujurnya waktu kat college tu, waktu nak ambil orang kata kursus ni kan, course ni semua kan, mula kita fikir kan betul kena ambil dakwah ni kan, gitu macam tu kan. Tapi ada perasaan macam tu datang macam perasaan. Sebab waktu tu kira dekat college ni kira dakwah ni kira paling sikit lah orang ambil. Selalunya orang kata yang banyaknya syariah. Even mengajar Islam tapi syariah, orang kata apa tu Quran Sunnah. Kebanyakan orang ke arah yang tu. Tapi yang kita macam dakwah. Mula macam fikir tak boleh ke, tapi lama-lama macam why not kan, kita macam tu. So kita pun ke arah tu. So bila kita dah, keluarga macam mana dari segi pendapat dia orang, tak tanya dia orang macam yang untuk ni dakwah untuk dia orang memang nak ke arah situ lah. Memang nak adik ke arah sini lah. Lagi lebih elok lah kata lebih macam kita seorang pendakwah ni tak semestinya kita macam masuk tabligh kalau kita orang kata dakwah ni tabligh, sebenarnya pengertian dia luas betul. Macam Adib sekarang ni menggunakan medium ataupun perantara muzik sebagai dakwah, itu pun satu dakwah. Betul. Dia macam makna dia global sebenarnya, global. Betul. Macam kita ni cakap podcast ni pun kadang-kadang dia boleh jadi dakwah juga dan boleh jadi boleh mungkin jadi ajaran terpesong pun boleh jadi. kita kan manusia Adib. Tak lepas daripada kesilapan kan. Itu pengertian dakwah tu sebagai satu orang kata
luas kan. Betul. Tapi masyarakat kita bila kata dakwah, kau kena macam kau pergi mengajar, kau kena macam pergi rumah ke rumah ataupun pergi jalan-jalan, pergi ataupun macam ni, macam Ustaz Elbi dia buat pergi ke disco. Baru-baru ni dia pergi ni Brazil kan? Brazil. Dia jumpa dengan ketua mafia yang boleh orang kata kalau kita ni terpengaruh dengan drama. Bila kata mafia dia macam jahat ni, boleh bunuh orang ni. Okey. Macam pendakwah macam Abid Liu tu boleh pergi macam melembutkan hati mafia tu. Betul. Dan benda tu of course lah jadi viral. Betul. Okay, bila cerita pasal ini kita cerita lah untuk pengetahuan Budi juga kan. Dengan semua yang tengok. Bila kita masuk ke arah dakwah ni, orang kata memula tu macam yalah cakap dia why not kan. Lepas tu bila dah lama-lama kita dah belajar semua ni kan. Bila dah orang kata sampai tahap dah tamat orang kata dah habis lah, dah habis belajar semua. Nak ceritanya bila Budi sebut pasal Ustaz Abid, untuk pengetahuan semua juga, kita juga merupakan salah satu program facilitator untuk program Ustaz Abid. Ustaz Abid waktu tu ni Pro Kids, kalau program Gembara Iman dan Solat, kita juga merupakan tahun bila? Satu 2000 berapa, tapi lepas habis college lah. Dia ambil student juga macam waktu tu sebab untuk ni. Tapi memang orang tak nampak Ustaz Abid ni, macam orang dekat social media nampak macam dia program-program tu je. Dia orang mungkin ramai tak tahu dia ada macam kursus dia ada macam satu tempat untuk ada satu team lah kiranya. Untuk kanak-kanak Pro Kids program itu kira program macam program motivasi. Motivasi untuk kanak-kanak musim cuti sekolah. Cuti sekolah so kira dia juga antara Fesi yang tapi dekat ni dekat program dia tak panggil Adik tau. Dia panggil Roy. 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 Nak cerita je Roy tu punya cerita. Sebenarnya Roy ni kalau dia sebab kita seorang Fesi. So bila dalam program tu kita ada orang kata nickname lah. Itu yang wujudnya nama Roy tu. Tapi kalau nak tengok muka macam Roy penyanyi apa? Kau Ratnaku tu lebih kurang lah tu. Lebih kurang sama-sama muda. Mungkin orang kata yang ni kot. Macam mana boleh orang kata panggil Roy? Dia kata waktu tu memang program lah. Program tu kita wujudkan nickname lah. Maksudnya nama lain daripada nama sebenar lah. Tu kira terlekat dekat situ. Terlekat. Ada pengalaman apa berurusan dengan Ustaz Abid masa tu? Macam mana? Jadi Fesi je lah. Jadi Fesi lah. Tapi sempat jumpa dia. Sempat jumpa dia. Kiranya orang kata selain daripada berkarya ni, karya menyanyi semua, adik juga pernah orang kata jadi Fesi program kan, bagi talk, bagi motivasi kat sekolah semua. Itu juga antara orang kata pengalaman lah yang kita ni ada. So kiranya tu yang kata bila kita korbankan minat ni, so bila dah ke arah dakwah ni semua, then kita itulah Allah atur macam ni pula. Habis je belajar dekat quiz tu, pergi program ni, pergi program ni, jadi Fesi ni, jadi Fesi tu. Orang kata adalah pengalaman. Sebelum betul lah, Dip. Orang kata macam perjalanan hidup kita ni sebenarnya dah ditentukan lah. Dah ada suratan kita, hidup mati kita, jodoh, ajal, semua tu dah ada. Dan sebenarnya dah Tuhan je yang tahu, kita yang tak tahu. Tapi kalau kita tengok perjalanan hidup kita kan, macam kat hari tu macam saya sendiri, saya tengok balik sepanjang saya hidup 45 tahun, macam perjalanan tu macam kadang-kadang senang. Tuhan tu dah tunjukkan kan, macam jumpa orang tu, kita belajar, dan perjalanan tu macam kita rasa macam deja vu pun ada. Kadang-kadang benda tu macam apa yang aku buat ni sebenarnya aku dah teringat lah dulu-dulu kan. Macam hidayah lah. Maksudnya Tuhan dah bagi hidayah kat engkau untuk macam adik sendiri kalau buat lagu kan. Betul. Macam tu. Macam Budi, macam hari ni kita rancang, kadang-kadang tak jadi. Itu namanya. Kalau semua benda yang macam kita nak, kita dapat, tak boleh. Betul. Kita kena macam adalah halangan dia apa semua kan. Betul-betul. Keluar cerita hantu. Muzik salah. Adik pernah jumpa hantu? Tak pernah. Jauh simpang kan? Jauh simpang.
Okay, Adib, kita nak mungkin soalan terakhir lah. Kita dah 5 minit lagi untuk tamatkan part kedua. Mungkin kita akan jemput lagi insyaAllah kalau ada produk ataupun lagu-lagu baru ke apa yang nak Adib perkenalkan kan. Mungkin lepas ni 2-3 tahun lagi nak bukan datang bawa lagu sendirilah untuk penyanyi lagu penyanyi lain pula lepas ni. Macam mana? Mungkin ada sekarang ni dah ada protege. Okay, Adib, apa yang Adib nak buat lagi untuk 5 tahun akan datang ke? 5 tahun akan datang. Di manakah Adib Zahar berada? Okey. Tengok Adib sebab hari tu ada satu nama artis juga, Adib Nahar. Ini Adib Zahar. Jangan bertukar guys, jangan bertukar. Ini sebut betul-betul Adib Zahar. Tadi nak sebut Adib Nahar. Okey, di mana Adib Zahar akan berada 5 tahun, 10 tahun akan datang? Lain macam soalan tu. Kena imagine apa yang aku akan buat nanti macam tu. Itu nak buat apa kan. Tapi buat masa ni orang kata selagi kita ada peluang, macam sekarang ni kita mau pada berkarya kan. Okay, so mungkin untuk 5 tahun akan datang, orang kata kalaulah diberi peluang untuk berkarya lagi kan, masih meneruskan karya lagi, mungkin kita akan teruskan juga. Orang kata yang penting masih tujuan yang sama, nak bagi manfaat kat orang. Itu je orang kata. Untuk 5 tahun akan datang sebenarnya kita pun tak pasti lagi lah. Tak tahu lagi lah. Cuma sekarang ni memang berfikir untuk berkarya lah. Apa yang kita nak doakan, semoga Tuhan bagi umur yang panjang kat kita lah. InsyaAllah. Semoga orang kata umur yang panjang tu kita dapat orang kata teruskan nak sebarkan manfaat kat orang lah. Tu je kita fikir. Adik, siapa idola Adib macam nak sangat macam berjaya macam dia dalam karier seni? Idola ni tak ada pula. Dia macam sumber inspirasi lah, senang. Sumber inspirasi. Okay, penyanyi ataupun selebriti yang Adib minat lah. Cerita-cerita. Dia macam tak ada lah pula kan. Tak ada? Tak ada lah. Ui, tak ada. Tapi orang kata yang nak jadi contoh tu Nabi kita sendiri. InsyaAllah. Rasulullah lah. Betul. Idola Idola lah. Yang kata kita tengok balik sirah kan, macam mana perjalanan baginda dalam nak menyampaikan dakwah tu. Lepas tu kita tengok macam mana yang orang kata yelah, mula bila baginda sendiri waktu nak sampaikan dakwah tu pun bukannya semua terima kan. Tapi orang kata perjalanan yang baginda lalui itulah orang kata menjadi satu orang kata inspirasi jugalah kan. Sebab orang kata ya, daripada Islam tak kenal jadi Islam kenal semua tu kan. So menjadikan orang kata betul lah apa yang Al-Quran kata kan. Rasulullah itu contoh atau ikutan yang baik. Macam dalam ramai-ramai artis lah, ada yang mungkin ada ramai yang Adib dah kenal, ada yang jadi kawan. Mungkin dalam ramai-ramai tu siapa yang sekarang macam rapat dengan dia lah, kalau kawan artis? Kawan artis Tak ramai. Okay, akhir sekali lah, kata-kata akhir daripada Adib untuk penonton. Okay, jadi kepada semua yang menonton sekarang ni, terima kasih sebab sudi menonton. Dan terima kasih untuk Budi sebab sudi jemput. Sama-sama. Okay. So berbalik tadi tak habis lagi cerita sebenarnya. Ada lagi cerita yang mana satu ni? Yang pasal kita korbankan minat tu. Okay, nak sambung. Kadang-kadang ada certain perkara yang kita kena korbankan demi kebaikan kita juga. Macam mana adik tadi korbankan minat adik seketika demi nak orang kata nak capai apa yang tujuan yang kita nak kan. Macam kita ambil bidang dakwah semua kan. So kita nak belajar lagi semua tu. Bila habis tu, itulah Allah dah atur lah. Apa yang kita nak dulu kan, yang kita duk daripada yalah yang macam mana Budi dengar pasal Akur ni sendiri daripada 2012. Itu orang kata salah satu minat lah kan.
bukan sekadar minat lah, sebenarnya cerita impian jugalah. Impian juga. So terkubur 2012, terkubur 2017 dan akhirnya 2020 pun dapat juga dilaksanakan benda tu kan. Sebab sejujurnya sewaktu orang kata Akur tu release, kita jadi macam ni mimpi ke? Jadi macam tu sebab benda yang dah lama kan, benda yang dah lama. So pengajarannya dekat sini adalah bukannya orang kata setiap pengorbanan tu bukanlah semuanya buruk je. Ada yang kebaikan. Ada manisnya. Ada manisnya juga. So kalau sekarang ni kalau kita kena berkorban apa yang kita suka untuk capai apa yang kita perlu, buat je dulu. Pendapat di sini dah. Betul. Buat je dulu. Mana tahu masa akan datang Allah akan bagi apa yang kita suka tu dulu kan. Itulah. Maksudnya kat sini kejayaan tak datang dengan sekelip mata. Kita kena tunggu dan dalam masa dia tunggu tu jangan duk goyang kaki je kan. Dalam pada kita tunggu tu kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Berdoa untuk mencapai kejayaan. Dan of course kita kena tawakal, berserah. Sebab semua yang menentukan adalah Allah yang di atas. Betul. Kita bukan hanya menunggu sebenarnya, kita hanya berusaha. Betul. Kadang-kadang kita ni macam bila dah kata, nasib aku dah ditentukan sebenarnya, tak perlu aku berusaha. Ada juga orang macam sebenarnya actually hidup seadanya macam tu. Macam tak payahlah nak berusaha sangat. Actually dah takdir dah. Macam tu. Tak boleh juga Tak boleh. Okay guys, kita dah berada di garisan waktu yang cukup singkat bersama dengan Adib. Bukan Adib Naha ya, Adib Zahar. Dan korang yang sedang menonton ini diharapkan dapat mencukilah apa yang berguna untuk kita dapat jadikan teladan pengajaran bersama dengan Adib Zahar, bersama dengan lagunya Akur, dan akan datang ada lagi lagu yang menunggu anda. Waktu, hanya waktu yang menentukannya. InsyaAllah Adib datang lagi untuk karya-karya yang seterusnya lah. InsyaAllah kan? Okay, kita ucapkan terima kasih kepada Adib sudi datang daripada Rawang, jauh juga. Walaupun sebenarnya Rawang dengan Batu Cave sebenarnya satu garisan je. Satu garisan straight je. Kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel, bolehlah like, share dan komen. Kita tak paksa tau. Okay guys, kita berjumpa lagi dalam podcast Borak Sini habis ini bersama dengan selebriti ataupun individu yang lain. Korang boleh suggest siapa yang korang nak tampilkan dekat podcast Borak Sini habis ini. Thank you guys. Thank you so much kerana sudi orang kata menonton daripada awal sampai habis. Mungkin ada Adib nak cakap sesuatu? Okay, macam mana yang tadi kita dah bagi tahu penonton dengan pendengar. Lepas tu kita dah beritahu Budi tadi untuk lagu kedua kita akan bersiaran dekat, bukan bersiaran apa, kita lancarkan Premier kita lancarkan dekat channel YouTube Karya Positif. Dan macam yang saya cakap tadi, ada juga video-video dah release. So kalau sebenarnya antara video sebenarnya video yang dah release, lagu yang dah release dekat Karya Positif tu adalah artis nama dia Kamarul. Kamarul K-A-M-A-R-U-L Kamarul. Ada 2 lagu dia dah release kat channel YouTube tu. Yang pertama seperti Kasih Tak Terlerai, itu lagu utama dia. Yang kedua yang baru release hari tu 26 bulan hari tu, Seperti Semalam. So kalau korang orang kata apa, sebelum waktu ni release, sebelum waktu lagu waktu dilancarkan, apa kata layan-layan dulu 2 buah lagu Kamarul. Jadinya Kamarul tu adalah penyanyi baru di bawah label Karya Positif. Okeylah, kita hentikan di sini.
Jumpa lagi guys. Podcast ini, borak sini, habis ini kita melaburkan tirai. Ada macam mana dia orang nak add, follow social media Adib? Okay, untuk semua yang menonton dan mendengar, siapa yang nak tahu perkembangan Adib lebih lanjut, boleh follow dekat Instagram. Tapi tak guna Adib Zahar. Ada nama lain? Nama Kuroy. Kuroy. Asal Kuroy itu saya dah tahu, tapi katanya Kuroy itu untuk pena, untuk menulis lirik. Betul. Orang yang sama je. Dia macam ala-ala macam penyanyi Six Sense tu, ataupun macam kebanyakan macam Hazama, macam siapa suami pada Stacy tu, Hakim menggunakan, dia orang menggunakan nama lain untuk lirik. Han Nadim kan, macam-macam lah. Tapi itulah adalah kenapa, ada sebab lah kan. Betul. Jadinya Kuroy Kuroy Y3 pula. Kuroy. Lagi Facebook Adib Zahar. Lagi TikTok tak ada. Kurang lah. Facebook dan Insta je. Alright, itu saja. Bye bye guys. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Stay safe guys.